Ada beberapa minggu kita tak sempat bersama kerana ialah tak sempat kesibukan. Masa ini Pak Haji sedang uh, membuat program-program gempur adik kunyit hitam di seluruh Indonesia. Sama ni ada bersama Pak Haji ni, Pak Jo, Wadir, Pak Haji M. Rahizan, ada Mak Sheila, ada Asila, ya, dan juga ada Faiz, Masya Allah. Baik, jadi pada malam ini kita membicarakan satu tajuk penting, ya, tajuk dalam teknologi terakhir. Manusia ini mencipta senjata daripada medan elektromagnetik. Kita tengok bagaimana negara-negara kaya hari ini telah membuat senjata yang canggih. Ya, kalau kita tengok sistem pertahanan Amerika, ya, mereka berjaya membuat senjata-senjata yang sudah lagi tidak gunakan peluru timah itu. Mereka menggunakan hanya suhu yang tinggi, medan, di dalam skala 90 gigahertz, ya, gigahertz ini. Mereka dapat menembak, tidak dilihat pelurunya itu apa, tapi mendatangkan satu haba panas yang meletupkan sesuatu bangunan. Masya Allah, ya. Jadi begitulah juga dengan teknologi 4G atau 5G yang kita nak bincangkan pada malam ini. 5G itu maksudnya 4 generation. 4G, 5G 5 generation. 4G 4 generation. Jadi mereka mencipta gelombang. Gelombang ni dah wujud dah dulu, namanya gelombang radio. Kita tengok, ya, dikira dalam hertz radio ini sampai kepada 1 gigahertz. Ya, mula-mula hertz. Kalau gelombang otak kita ni ada dipanggil delta frekuensi 0.5 sampai 4 hertz, ya. Jadi ini adalah merupakan gelombang yang paling rendah sekali, gelombang otak, untuk dapat deep sleeping. Gelombang radio sampai tinggi 1 gigahertz, 30 hertz sampai 1 gigahertz. Dan selepas itu juga kita pernah dengar tentang apa, ya, tentang microwave. Microwave itu adalah gelombang juga. Ya, gelombangnya semakin tinggi. Dan begitulah juga sampai dalam bentuk gelombang daripada gelombang yang dicipta, apa yang kita sebut sebagai 5G, menerusi handphone. Gelombang itu dipancarkan. Masya Allah. Para ilmuwan dunia telah mengkaji bahawa terdapat impak yang besar apabila 5G ini digunakan kerana kelajuannya ini yang akan menyebabkan berlakunya, ya, lebih pada 40 buah negara-negara besar. Para ilmuannya telah memprotes penggunaan daripada 5G ini kerana kesan kepada kehidupan manusia sangat teruk, boleh menghancurkan kehidupan manusia. Dan apakah yang akan terjadi bila 5G ini digunakan? Frekuensi yang kita lihat, ya, kita guna handphone. Macam kita guna handphone ni, frekuensi dia, bila kita bercakap, misalnya kita bercakap, orang telefon kita cakap. Jadi kita belajar dalam ilmu pengobatan, bukan telinga yang dengar. Telinga hanya alat corong untuk menangkap gelombang bunyi masuk ke dalam koklea, dan koklea itu, ya, menghantar pergi ke otak. Maka dia akan berlaku pendengaran itu di otak. Otak yang mentafsirkan bunyi. Oleh sebab itulah maka gangguan yang berlaku kali yang pertama ialah gangguan yang akan menyebabkan otak tidak lagi mengeluarkan. Ada di dalam otak kita ni ada satu kelenjar namanya pineal gland. Pineal gland ini dia mengeluarkan melatonin. Jadi bila kena pancaran 5G ini, maka pineal gland tak mengeluarkan melatonin. Kekurangan melatonin ini menyebabkan orang tak boleh tidur.
insomnia, payah tidur malam. Jadi oleh sebab itu maka kita tengok berapa banyak orang yang menggunakan handphone, yang banyak guna handphone memang suka untuk nak tidur malam. Itu adalah salah satunya. Kalau kita belajar dalam pengobatan kita ada 3 perkara yang boleh mendatangkan penyakit. Pertama, suka tidur malam. Insomnia, sembelit dan stres yang tersembunyi. Kemudian kesan daripada itu otak kita, maka dia akan menjadi stress, over stress. Sudah berlaku kegoncangan sosial dalam masyarakat. Akan berlaku pembunuhan yang makin meningkat. Akan berlaku kehancuran sosial. Penduduk dunia ni akan berbunuh-bunuhan. Yang Nabi SAW sebut, ya, di akhir zaman nanti orang yang dibunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Orang yang membunuh dia tak tahu kenapa dia membunuh. Jadi itu adalah antaranya yang akan berlaku kesan daripada penggunaan 5G ini. Membuatkan stres itu dan tak dapat tidur itu mencetuskan penyakit-penyakit jiwa. Schizophrenia, bipolar, anxiety, mental disorder, depression, dan hidup sudah tidak harmoni lagi. Bukan dikatakan hidup tidak harmoni lagi, tetapi kita dipengaruhi oleh perasaan. Hilang rasa kemanusiaan itu. Apa dia sebut sebagai karamah insaniah itu sudah hilang. Sebagai seorang insan. Maka yang wujud ialah manusia-manusia yang fiziknya seperti manusia, tetapi pemikiran, hati nuraninya itu adalah seperti haiwan. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu umpamanya binatang-binatang ternak. Malah lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, mereka membunuh tanpa ada rasa belas kasihan. Mereka menginaya, mereka mengambil, mereka berampas hak orang. Sebab apa? Sebab ini terjadi kerana gangguan mental yang sedang mereka tanggung. Jadi gelombang ini bila dipancarkan lagi, maka ada beberapa hal lagi di sisi-sisi kecil yang dikatakan. Mereka yang mengambil vaksin akan terasa lebih teruk lagi. Sebab tu kalau kita tengok pencawan listrik yang ada 3 pencawang itu. Ya, biasanya orang siapa yang akan memberi impak bila duduk di bawah pencawang tersebut? Orang yang ambil vaksin. Orang yang ambil vaksin ini, dia membuatkan berlakunya gangguan di dalam otak dan pemikirannya. Tak dapat tidur. Yang keduanya, dia jadi stres, overstress, stres yang tersembunyi. Kemudiannya, dia diikuti dengan penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit jiwa. Inilah kesan 5G yang akan berlaku. Kemudian pula, maka rantaian sel kita ini, dia akan berubah. Dia akan mempunyai permasalahan di sel kita sehingga berlakunya apa disebut sebagai penyakit kanser. Ya, penyakit kanser. Hari ini bertambah orang kena penyakit kanser. Mana-mana saja orang sebut pasal breast cancer, kanser kolon. Ya, banyak orang cerita pasal kanser cervix. Hari ini orang cerita pasal yang melibatkan kepada perubahan sel yang menjadi abnormal. Jadi penyakit kanser ni bukanlah penyakit daripada virus, bukan bakteria. Jadi penyakit kanser ni sebenarnya daripada apa? Penyakit kanser ni disebut sebagai autoimmune. Persoalannya kenapa berlaku autoimmune? Salah satunya ialah kerana kesan radiasi. Radiasi daripada 4G dan 5G. Ini adalah antara yang kita kena lihat perubahan. Kemudian pula akan berlaku penurunan kesuburan seseorang. Bila dia sudah kena radiasi ini, maka berlaku infertility, iaitu berlaku ketidaksuburan yang memang pun ini diagendakan. Diagendakan
untuk mengurangi penduduk bumi ini. Jadi sama seperti kita lihat bahawa ada gerakan-gerakan untuk mengurangi penduduk bumi ini dengan membuatkan supaya generasi yang ada itu mengalami infertility, ketidaksuburan. Ini adalah antaranya kesan lagi. Dan kita tengok, apa lagi kesan yang paling mudah kita lihat sekali. Itu mungkin susah ya. Kita nak buktikan, bagaimana nak buktikan kanser tu disebabkan kerana 5G. Bagaimana kita nak membuktikan penyakit susah tidur kerana 5G. Susah. Tapi ada satu yang paling mudah. Kita tengok macam ni. Iaitu gelombang 5G ni boleh menyebabkan sakit kulit. Sakit kulit. Jadi kita boleh lihat bahawa jumlah pesakit kulit meningkat di kalangan anak-anak. Sebab apa? Sebab anak-anak ini banyak menggunakan HP, handphone. Kita tengok ya, bukan hanya berlaku kepada dia punya spiritualnya saja, emosinya saja, tapi kulit ni salah satu yang terkontaminasi. Sebab tu kulit itu kalau kita punya stres, kalau luka susah sembuh. Dan kalau kita stres itu berpanjangan, dia akan menyebabkan sakit di bahagian kulit. Tak kira lah eczema ke, sakit apa kureng apa bahasa Indonesia tu. Jadi penyakit kulit ini membayangkan bahawa situasi stres yang dialami. Masya Allah. Kemudian daripada penyakit dia kekurangan melatonin, dia tak boleh tidur, dia jadi stres, dia jadi insomnia, maka pada ketika itu juga ya, dia akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh badan manusia ini akan rendah. Standardnya berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu orang boleh tahan, tapi sekarang sudah jadi lemah. Dengan sedikit saja virus, flu saja boleh menyebabkan dia sakit itu berpanjangan. Dan antara yang dapat kita kesan ialah penyakit yang melibatkan pernafasan. Paru-paru misalnya, ada asma, ya, kemudian pula dia jadi penyakit batuk kering. Di mana di keliling kita ini, kenapa kita sihat hari ini, kita sakit pada esok. Kita sihat sebab immunity kita kuat. Kita sakit apabila immunity kita rendah. Kuman ada keliling kita. Kita pergi ke mana ada kuman. Kita tak dapat melarikan daripada kuman. Tetapi kenapa kita sakit, kenapa kita sihat? Kita sihat kerana immunity kita kuat. Nanti untuk masa ke depan, dengan gangguan 5G ini, sistem immunity yang ada pada tubuh badan manusia itu semua dah rendah. Jadi sentiasa dalam hidupnya mengalami kesakitan, penderitaan, berpanjangan. Jadi sebab itu, mari kita buat sedikit kajian. Kajian mudah saja. Cuba kita pergi tengok hari inilah yang Pak Ji lihat. Kalau orang lain, wallahualam. Sebab Pak Ji tinggal di depan rumah Pak Ji tu, orang sewa Pak Ji tu, ada dia punya sebuah klinik. Klinik hari ini penuh orang. Tidak ada klinik yang kosong. Klinik tu malah semakin hari semakin penuh. Pagi, petang, malam. Sebab apa? Sebab bertambahnya orang sakit. Apa formulanya ialah apa dia? Sebab penyakit itu menyerang kerana sistem immunity itu jadi lemah. Sakit macam-macam kita tengok. Nah, kat sinilah selalunya yang selalu Pak Ji sebut. Kalau orang tu banyak ambil herba, salah satu dia akan lupa. Lupa apa? Lupa bila tarikh dia pergi ke klinik. Bila tarikh dia pergi ke hospital. Sebab apa? Sebab dia telah berjaya menjarakkan waktu untuk ke hospital kerana dia telah mengambil herba yang membuatkan sistem immunity-nya meningkat. Tak kiralah herba tu dalam bentuk minuman kopi kunyit hitam ke, ya, yang salah satu dia untuk meningkatkan immunity, atau dalam bentuk kapsul-kapsul yang ada. Ini jelas kita lihat. Kalau selalunya orang tu ke hospital, setiap bulan ke hospital, 2 minggu sekali ke hospital, bila dia mula mengamalkan herba,
Dia sudah tidak ke hospital lagi. Dia dah lupa setahun. Mungkin saya sudah pergi 2 tahun lepas. Itu di antaranya. Jadi nak sebut bahawa sistem imuniti kita itu semakin meningkat. Itu di antaranya. Jadi kesan 5G ini pergi kepada kulit juga. Kemudian dia akan juga memberi kesan kepada jantung. Darah manusia. Itu di antaranya kesan daripada medan elektromagnetik. MEM kita panggil. Baik, Alhamdulillah. Sekarang kalau kita sudah tahu bahawa kesan itu akan berlaku, kita menjangkakan 5G ini akan jadi dan terus digunakan walaupun ianya ditentang oleh sebahagian besar orang kerana impak negatif, tetapi tetap akan dilaksanakan. Dia senjata yang membunuh. Ya, bagaimana kita nak menghilangkan 5G ini dengan menggunakan herba? Boleh atau tidak? Baik, sebelum itu diterangkan sedikit ya supaya kita dapat gambaran jelas. Herba ini bukan pokok-pokok saja. Selalunya orang kata herba ni pokok, daun, bunga, buah. Herba ubatan ini sekarang telah diklasifikasikan. Mungkin boleh datang daripada herba tumbuh-tumbuhan, boleh datang daripada haiwan, boleh datang daripada batu-batuan, boleh datang daripada apapun yang di dalam tanda kutipnya disebut sebagai materia medica. Materia medica. Bahan-bahan apa pun boleh guna. Batu pun boleh guna. Air laut boleh guna. Disebut sebagai materia medica. Jadi oleh sebab itulah maka bila kita katakan boleh atau tidak 5G ini dihilangkan dengan menggunakan daripada herba. Baik. Medan elektromagnetik ini impact dia dekat organ-organ lesik juga dalam tubuh badan kita. Ada 2 organ yang sangat memberi kesan. Pertama jantung. Kita tengok kan kalau di hospital tu ada naik turun graf jantung tu. Ya, naik turun itu satu. Begitu juga medan magnetik ada di otak kita. Di otak kita. Maka sebab itu dia ada saraf. Ada hormon dan saraf. Saraf itu mengalir daripada otak kita ini ke tulang belakang. Jadi maka dia juga impact kepada jantung. Pak Haji buat satu contoh ya. Kalau berlakunya dentuman guruh yang kuat, bahagian yang akan terimpak otak dan juga jantung. Itu di antaranya. Jadi 2 organ ini yang akan memberikan kesan. Maka dikatakan 5G akan menjadikan orang demensia. Lupa. Orang yang jadi skizofrenia. Orang akan jadi tekanan, ada dia Parkinson. Yang akan terjadi penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit otak. Ya, penyakit-penyakit seperti stroke. Seperti serangan jantung. Jadi ini adalah antara kesannya. Banyak orang pada hari ini tiba-tiba salah satunya pecah pembuluh darah otak. Kalau dalam bahasa dia panggil cerebrovascular accident. Pecah pembuluh darah ini sebab apa? Sebab gelombang 5G. Gelombang 5G. Ya, mungkin bukan kerana gelombang 5G saja, tetapi ada faktor-faktor yang lain lagi. Tetapi salah satu diperkuatkan dengan gelombang 5G. Begitu juga orang menjadi obses. Tak terkontrol jiwanya, tak terkontrol perasaannya kerana 5G. Boleh jadi juga kita akan lihat kadar penceraian akan berlaku makin tinggi. Kerana kesan daripada 5G ini. Orang hilang sabar. Itu di antaranya. Masya Allah. Baik. Bila kita sebut tentang herba tadi, herba apa yang paling baik sekali kita gunakan untuk gangguan otak ni? Jarang sekali orang tahu salah satu herbanya. Di mana kalau siapa yang mengambil herba ini, herbanya lebih muda, otaknya lebih muda 11 tahun daripada orang yang tidak ambil. Apa herba yang menyebabkan ini? Ini adalah kajian daripada saintis. Dia adalah salah satunya herba ialah pokok bayam. Pokok bayam.
Jadi kalau kita sentiasa makan pokok bayam ini, selain pada asid folat yang ada dekat situ, tetapi dia menjaga otak manusia itu. Dia membuat otak manusia itu terlindung. Pokok bayam. Sebab itu ada kajian bagaimana pokok bayam digunakan sebagai anti-frekuensi di dalam penggunaan handphone. Dah dicoba. Ada penelitian besar mendapati bahawa bayam itu boleh digunakan untuk anti-vibration frekuensi yang datang daripada handphone. Nah, jadi oleh sebab itu salah satunya kalau kita nak jaga kesihatan otak kita, maka kita ambillah salah satunya ialah bayam. Bayam ni membuatkan otak kita muda. Otak kita sentiasa fresh dan terpelihara daripada pikun, nyanyuk, terpelihara daripada penyakit-penyakit yang datang daripada otak, termasuknya pecahnya pembuluh darah dalam otak itu. Itu adalah antaranya. Jadi kalau herba kita ada HB kapsul, itu di antaranya herba yang boleh melindungi otak daripada gangguan medan elektromagnetik. Dahsyat sekali kalau kita boleh tengok tentang pokok bayam ini. Dia banyak khasiat-khasiatnya lagi, termasuk untuk kulit, untuk luka dan sebagainya. Tetapi yang banyak fokuskan ialah pelindungan otak. Pelindungan yang sangat baik. Jadi di dalam produk kita ada nama kapsul HB yang kita gunakan bayam berduri merah. Pokok bayam ada yang jenis bayam merah, ada bayam hijau, ada bayam berduri merah. Dan kita tengok salah satu sebabnya 5G ni akan menyebabkan anemia. Dan memang pun pokok bayam ini digunakan untuk perawatan anemia. Pokok bayam digunakan untuk jantung. Pokok bayam juga digunakan untuk kanser. Jadi kanser, sakit jantung, anemia, ini semua kesan daripada 5G. Jadi oleh sebab itu, Masya Allah kalau kita ada dekat rumah kita, sering-seringlah kita buat saya bayam. Pergi beli saja bayam itu walaupun bayam tak ada duri, sebagainya. Tetapi kalau kita nak jadikan ini sebagai satu pengobatan, maka kita kena tengok, iaitu penggunaan pokok bayam salah satu, Amaranthus spinosus nama saintifiknya, yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk menangkap radiasi daripada medan elektromagnetik. Masya Allah. Dan ini sangat terbukti kerana medan elektromagnetik ini dia akan menyebabkan masalah kepada darah manusia. Boleh jadi leukemia. Boleh jadi leukemia, kanser darah. Dan ini juga bayam berduri ini digunakan untuk kanser darah, untuk leukemia. Masya Allah kita tengok bagaimana pokok bayam ini tumbuh dengan begitu subur di keliling rumah kita. Mulai pada hari ini, mulalah menanam bayam. Mulalah kita mengambil bayam. Itu adalah di antaranya. Masya Allah. Okey, selain daripada itu, secara ada satu perkara lagi yang Pak Ji nak sebut. Bumi kita ini pun sentiasa terganggu dengan medan elektromagnetik. Bumi. Kita tengok dia punya bumi kita, percobaan gangguan medan itu sedang ataupun sedang dilakukan ataupun berlaku. Tetapi Allah membuat lautan untuk mengambil gangguan medan elektromagnetik ini. Lautan air garam yang menangkap daripada ion-ion yang ada dalam bumi ini untuk dineutralkan. Jadi kita tahu bahawa air laut bukan hanya sekadar untuk ikan itu hidup, bukan hanya air laut itu untuk menghilangkan bau daripada daratan yang tersalur ke laut. Air laut bukan hanya untuk orang jadikan sebagai pengangkutan perjalanan di laut, tetapi air laut lebih daripada itu adalah untuk menangkap medan elektromagnetik. Menarik sekali.
Jadi oleh sebab itulah maka ada di sini sunnah, sunnah berenang. Dan memang betul bagi mereka yang mempunyai masalah mental problem, maka pergilah jalan kat laut. Laut itu dia recharge semula medan elektromagnetik yang ada pada tubuh kita. Kalau kita naik ferry misalnya, ya, daripada satu tempat nak pergi ke satu tempat, walaupun kita tak kena daripada angin yang bertiup itu, tetapi medan lautan itu membuatkan dia jadi happy. Dia jadi gembira. Bagainya. Sebab Allah buat itu garam. Garam. Jadi medan elektromagnetik ini digunakan bagi setengah-setengah orang yang tak tenang, ya, hidup dia dekat rumah. Dia jadi tak gembira, dia duduk di rumah dan tak tahu sebab apa ni. Kalau duduk di rumah dia, selalunya dia ada pergaduhan suami isteri. Maka jalan pergi ke tepi pantai, insya-Allah hilang rasa nak bergaduh tersebut. Sebab apa, ya? Medan, pengaruh medan. Jadi orang yang hidup di tepi laut ini mereka sentiasa mendapat medan-medan yang baik. Ya, mereka sentiasa mendapat charge ion yang baik. Sebab itu biasanya kalau dalam dunia pengobatan, ya, kalau ada orang yang kesurupan, kata orang macam ni, ya, kesurupan, maka di kamarnya itu, di biliknya dicampakkan dengan garam. Katanya hantu tu takut dengan garam. Bukan begitu, ya. Bukan sebab hantu dan jin takut kat garam. Mana pula jin takut kat garam. Ya. Jadi bila dia meletakkan garam di kamar orang tu, dia membentuk satu ion. Ion yang baik untuk tubuh badan dipanggil ion negatif. Ya. Kerana satu kamar yang kita gunakan TV, radio, komputer, handphone, dia dipenuhi oleh ion-ion yang tak bagus. Nama ion positif. Nama ion tu positif. Ya, jadi dalam darah kita pun ada ion positif yang tidak bagus. Jadi macam mana nak neutralkan ini, ion ini? Kena ambil ion yang bersifat negatif. Ion negatif itu ada dalam garam. Masya Allah. Jadi bila orang spray di dalam sebuah kamar, orang yang kesurupan tu sembuh. Kita kata jin lari. Jin tak lari kat situ. Ceritanya medan itu telah pun berubah. Sebagainya. Sebab tu ada dibuatnya lampu di dalam, ada lampu digunakan di dalam, lampu garam bukit untuk dapatkan ion untuk memudahkan orang tu tidur pada waktu malam. Masya Allah. Jadi kalau dahulunya, kalau kita tengok di tempat Pak Haji lah, di tempat lain, wallahualam. Kalau sudah ambil ubat, sudah sembuh, maka digalakkan berikan garam. Nah, dia kata putus ubat. Putus ubat tu macam-macam pula. Dia kata kalau kita tak putus ubat, dia sakit balik. Pula dah. Itu pun pahaman jugalah. Tapi Pak Haji tak nak bincang tentang pahaman tu. Pak Haji cuma nak bincangkan kenapa garam. Kenapa garam? Garam itu menjadi simbol pengobatan. Jadi satu simbol pengobatan, dia juga adalah untuk medan elektromagnetik. Kalau dalam pengobatan kita ada satu kopi yang dibuat daripada garam Himalaya. Radik Himalaya namanya. Masya Allah. Dan sekarang pun Pak Haji tengok ada coklat yang dibuat, bukan coklat lah, kita punya coklat lah, buat daripada dimasukkan garam Himalaya. Ya, itu adalah merupakan, okey, apakah dia tujuan kopi Himalaya ni? Orang yang susah tidur malam. Kita minumlah kopi Himalaya. Satu. Jadi apakah kesan dia pada 5G? Payah tidur malam. Jadi medan, ya, bertemu ni. Medan membetulkan dia punya medan elektromagnetik. Kemudian pula seterusnya ini, air garam ini, kalau kita ambil pada garam Himalaya ada 84 mineral. Ya, dia ada magnesium, dia ada kalsium. Dia ada mineral-mineral yang sulit, mineral-mineral yang kecil, 84. Yang mana dia juga melakukan satu yang apa disebut sebagai detoksifikasi. Kita tahu bahawa apabila kita mengambil herba yang mempunyai kesan detoksifikasi, buang racun, nyah
toksin dalam tubuh badan, dia adalah salah satu herba yang paling baik untuk medan. Untuk medan. Herba detox. Jadi apa juga herba yang kita klasifikasikan untuk herba detox, dia adalah herba yang terbaik untuk medan elektromagnetik. Apa herbanya lagi? Kena ikut sijil herbalis 1 November sampai 7 November. Ikut di Sungai Petani, Masya Allah ya. Ada berapa seat lagi? 13 ikut. 17 seat lagi. Ya, akan memenuhi 100 orang. Ikut supaya kita tahu herba yang mempunyai kesan detoksifikasi adalah herba yang menghilangkan medan elektromagnetik. Baik. Jadi oleh sebab itu yang pertama kita tengok daripada pokok bayam. Yang kedua kita boleh ambil daripada garam. Produk kita ada kedua-duanya ada situ. Dan yang ketiga, salah satu dalam kajian yang dilakukan, medan elektromagnetik ini dibetulkan dengan Gunung Merapi. Yang ni kita kena faham. Gunung Merapi itu bukan saja-saja Allah buat. Allah buat Gunung Merapi itu meletus untuk membetulkan medan. Kalau dia tak meletus, dia akan jadi kehancuran lebih besar. Jadi maka wujudnya Gunung Merapi. Membetulkan medan elektromagnetik pada alam ini. Pada alam ini. Jadi daripada medan elektromagnetik yang dibetulkan oleh Gunung Merapi ini, dia keluar lava. Dia keluar bahasanya volkanik. Volkanik. Debu-debu yang halus tu. Jadi debu-debu yang halus itu dia panggil apa? Bentonite. Dia panggil bentonite. Ataupun dia panggil tanah liat bentonite. Bentonite itu daripada lava gunung berapi yang telah digunakan untuk membetulkan medan. Jadi apa artinya? Artinya kalau kita nak membetulkan medan elektromagnetik dalam tubuh badan kita, kita perlu daripada lava gunung berapi. Nama tanah itu bentonite. Itu digunakan oleh angkasawan astronot naik ke bulan. Mereka gunakan bahan yang sama. Jadi, maka dalam produk kita namanya anti-rat, anti-racun. Yang menggunakan itu. Ya, yang menggunakan daripada lava gunung berapi ini, tanah liat clay, yang wujud tanah bentonite. Ya. Jadi, oleh sebab itulah maka paling kurang kita hari ni yang gunakan handphone, ya, mesti ambil anti-rat 1 kapsul 1 malam. Kena ambil. Sebab apa? Yang pertama, anti-rat tu nak menghilangkan toksin. Betul. Detoksifikasi. Yang kedua, anti-rat juga boleh hilang sakit kulit. Yang ketiganya adalah untuk membetulkan kembali medan elektromagnetik. Baik. Tadi Pak Haji sebut macam mana kita nak tahu orang tu ada masalah medan elektromagnetik. Salah satu sakit kulit. Yang kedua dia sakit kat tulang belakang. Sakit pada tulang belakang. Sakit di tulang belakang ini kerana itu ada jaringan saraf yang dekat situ. Macam mana kita nak hilangkan? Sama seperti listrik di rumah kita. Kita tengok listrik di rumah kita ni ada pendawaian ke bumi. Ada pendawaian ke bumi. Ada wayar yang ketiga untuk bumi. Pembumian. Kalau berlaku apa itu kilat, maka listrik kilat itu diserap lalu dimusnahkan di bumi. Kita tengok. Ada pengkajian yang telah dibuat di dunia ini menguji mampu tak bentonite ini menyerap listrik daripada petir. Masya Allah ya. Ini satu perkara yang cukup menarik. Ya. Dan ada penelitian yang mengatakan ada pengaruhnya. Walaupun pengaruhnya tidak besar. Tetapi ini yang menjadikan kita sangat menarik. Pernah tak Bapak Ibu ya, ketika satu hari kita berjalan pergi ke pasar raya lah selalunya, ada troli yang kita tolak barang tu. Kita pegang dia seperti kita kena listrik. Ataupun di mobil kita.
Kita buka dia punya pintu mobil, pintu kereta tu macam seperti tak. Seperti ada listrik kat situ. Kenapa berlaku charge tersebut? Itu dia kata medan. Macam mana kita nak hilangkannya? Ambil anti-rat. Kalau kita ambil anti-rat, dia sudah tidak ada lagi. Dia hilang dia punya medan tersebut. Masya Allah ya. Manusia Allah ciptakan daripada tanah liat. Ya, kita ambil ubatnya juga daripada tanah liat. Bagaimana pembumian arus listrik rumah yang itu yang kita sebutkan itu boleh dikurangkan listriknya itu, sensitivitinya itu dengan menggunakan bentonan. Masya Allah. Jadi daripada gunung berapi yang mengeluarkan lava yang bagi mengimbangi medan elektromagnetik, kemudian lava itu kita gunakan, kita tahu semua bentonite, dan itu juga kita jadikan sebagai ubat untuk menangkap gelombang 5G yang kena radiasinya pada kita. Berapa banyak orang yang telah kita cuba. Ya, dia ada sakit tulang belakang ni. Sakit di tulang belakang ni dengan izin Allah mengambil apa dia? Dia mengambil daripada anti-rat. Sembuh. Padahal ajaib kan? Macam mana 3 hari boleh sembuh? Sebab sakit tulang belakang itu daripada medan elektromagnetik. Gangguannya di otak. Kita tahu dah. Kalau gangguan medan elektromagnetik ni mesti dia mula pada otak. Dia mesti ada masalah dalam pemikiran dia. Kemudian diikuti dengan sakit di tulang belakang. Sakit tulang belakang itu kita panggil dia sebagai stress tree. Maksudnya pokok stres. Iaitu di mana daun, buah, bunga, yang bahagian di atas itu dia bahagian kepala. Batangnya di tulang belakang, akarnya di pinggang. Maka yang dia sakit itu sakit apa? Slip disc kah? Kerana dislokasi slipnya pada tulang belakang, ataupun dia sakit itu disebabkan kerana gangguan medan. Sebenarnya gangguan medan. Sebab itu bila kita bagikan dengan anti-rat, dia hilang. Kalau begitu macam mana anti-rat boleh cepat sembuh sampai begini sekali sembuhnya. Cepatnya itu. Kerana dia menangkap medan elektromagnetik yang sudah terganggu arusnya dekat tulang belakang. Ya, itu pertama. Yang kedua, anti-rat untuk apa? Untuk jantung. Kenapa anti-rat baik untuk jantung? Sebab jantung pun sama, kena medan juga. Dan anti-rat untuk apa? Untuk otak, gangguan otak. Dan dikatakan bahawa kesan 5G ini boleh menyebabkan penyakit kanser. Anti-rat diguna juga untuk kanser. Ini hebat sekali ini. Tetapi dunia belum lagi mengiktiraf. Tidak mengapa. Bagi kita, sama ada dunia iktiraf atau tidak. Itu soalnya. Soal yang kedua. Soalnya manusia ini ketemadunan ilmunya itu, ya, ada ketikanya belum lagi teruji, belum lagi dites, tetapi dia sudah pun teruji, dikaji, dan dilihat dia adalah salah satu daripada pengobatan yang sangat baik. Maka daripada laut inilah, maka terjadilah, iaitu kita panggilkan kopi Himalaya, garam. Ya, cuma garam yang kita ambil itu, kita tidak ambil daripada laut, tapi kita ambil daripada gunung. Ya, gunung Banjaran Himalaya. Itu yang saya nak sebutkan. Kemudian, yang ketiganya, iaitu daripada garam itu juga kita buat namanya 5G spray. 5G spray ada, tapi kita belum keluar lagi. 5G spray ni, dia buat juga daripada garam. Garam, tapi dalam bentuk spray. Yang tadi dalam bentuk kita minum kopi Himalaya. Tapi ini dalam bentuk spray 5G ni. Jadi kita sudah tak perlu lagi untuk kita minum. Tetapi kita kena gunakan dia melalui telinga. Kalau e-spray itu di belakang telinga. Tapi 5G kena guna di depan telinga. Pula ya. Itu di antaranya. Baik. Kita tahu bagaimana langkah kita nak mengatasi 5G. Pertama, kalau kita cakap handphone ini, kita guna speaker.
Kita guna dia punya jangan kita dengar ni, tapi kita buka, kita bagi loudspeaker untuk dengar. Itu adalah antaranya supaya kita dapat mengelakkan daripada kena kesan itu sebagainya. Kemudian pula pada waktu malam tak boleh letak dekat-dekat tempat tidur ni. Tak boleh letak kat kepala, letak dekat bantal kita, letak bagi jauh-jauh sikit supaya kesannya itu tidak kena. Kalau orang belajar dalam pengobatan holistik, maka di kamar orang sakit pun tak boleh ada handphone, tak boleh ada komputer, tak boleh ada laptop, tidak boleh ada dia punya TV. Sebab apa? Itu mempengaruhi medan. Ya, kita tak boleh guna microwave. Tidak boleh guna. Itu adalah di antaranya. Baik. Kalau begitu, kalaulah medan elektromagnetik itu terganggu dengan sebab telinga, maka pengobatan 5G spray itu juga melalui telinga. Tapi garam ya, garam. Garam yang dipotensikan. Itu sangat kuat itu. Kita spray saja dimasuk bukan masuk dalam telinga, bukan. Ni dekat cuping telinga ni. Dia akan menghantar satu vibration, getaran. Pergi ke cochlea, masuk terus kepada otak, dan di situ dia mengimbangi balik kesan medan elektromagnetik. 5G. Jadi oleh sebab itu kalau anak-anak kita obses, anak-anak kita tak mau dengar cakap, hidup ya hilang semua itu, maka perlu gunakan 5G. Pak Haji dah yakin, Pak Haji percaya bahawa kalaulah Dr. Bernard Jensen mengatakan penyakit itu 80% daripada congested colon, Pak Haji nak keluar satu statement bahawa 80% penyakit hari ini adalah kerana medan radiasi 4G dan 5G. Sebab apa? Sebab kesan daripada 5G juga menyebabkan sembelit. Kesan 5G juga menyebabkan gangguan jiwa. Kesan 5G juga menyebabkan gangguan fizikal. Kalau begitu, 5G ini lebih besar kemusnahan daripada COVID-19. Lebih besar. Cuma dia tak nampak. Tetapi yang nampak pada statistik. Kalau kita ke hospital, ke klinik, kita tengok, makin hari makin ramai orang. Sebagainya. Jadi di sini kita dapat membuat satu tanda petunjuk bahawa kadar kesihatan masyarakat sudah semakin rendah. Itu yang antaranya. Ada ketikanya tak tahu sakit apa, dia masuk hospital. Masuk hospital, tiba-tiba tengah dia elok-elok ni, disahkan ada cancer stage 4. Ya Allah, berapa banyak orang jadi drop. Dia sihat-sihat, masuk hospital, doktor kata, cancer stage 4. Terus drop. Macam kita. Ya, macam kita duduk happy-happy, berjalan sana ni. Tiba-tiba wang kita hilang. Berubah suara kita dah, berubah. Pasal apa? Sebab dia menekan perasaan kita. Begitu juga dengan 5G ini, dia menekan perasaan kita. Kita boleh gunakan daripada mineral ataupun menggunakan daripada garam. Garam itu dalam dua bentuk, kopi Himalaya dan 5G spray. Baik. Ada orang menyebut bagaimana kalau kita guna e-spray? Mampu tak e-spray itu digunakan untuk 5G? E-spray boleh digunakan untuk 4G. Boleh. Ya, tetapi kalau dia sampai kepada 5G, lagi kuat dia tu sama seperti senjata medan elektromagnetik tentera Amerika tu, maka dia akan berlaku pemanasan dalam tubuh badan kita. Badan jadi panas, sebagainya. Maka dia perlu kepada 5G spray. Tapi kalau tidak ada, orang kata tak ada akar, tidak ada rotan akar pembeguna, kita boleh gunakan juga e-spray itu buat sementara. Tapi spraynya di belakang telinga. Sebab apa? Sebab orang ni mesti panas. Dia jadi kalau bahasa di tempat dia panggil gelabah. Gelabah ni panas. Nak tidur tak boleh, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap panas. Ini kesan radiasi. Bagaimana kita nak coolkan dia? Kemudian seterusnya, caranya ialah garam juga boleh digunakan untuk kita rendam kaki. Ini juga kita kena ingat.
Kesan radiasi boleh dihilangkan dengan kita menghilangkan radiasi tersebut pada garam yang kita rendam di dalam air. Kita ambil air panas, masuk garam, larutkan, kita rendam. Maka dia menarik semua ion-ion yang ada dalam tubuh badan kita, rendam tu. Sihat tubuh badan kita. Sebab itu, kalau kita jumpa penyakit, entah penyakit apa kita ni, kita rasa macam nak mati dan sebagainya ni, berasa tak gembira dan sebagainya, cuba cari garam. Rendam ke dalam air, kemudian kita letakkan kaki kita ke dalamnya itu. Maka pada ketika tersebut, kita dapat ditarik semua dan kita dapat ketenangan lah untuk kita dapat tidur yang berkualiti. Masya Allah. Kemudian seterusnya garam juga, kita ada deep sea spray. Itu garam juga. Ya, itu garam bukit juga. Dan guna juga untuk membetulkan medan elektromagnetik. Ataupun kita gunakan 5G ini. Kita gunakan. Itu adalah antara herba-herba yang kita gunakan untuk menghilangkan daripada kesan ini. Kesan-kesan daripada gelombang ini. Yang melibatkan di otak. Adapun kesan daripada 5G juga akan mengurangkan melatonin dalam tubuh badan kita. Dia tidak mau tidur. Cari ubat apa yang boleh mendatangkan tidur. Boleh ambil anxiety dan superbrain. Dan boleh juga kita gunakan mengkudu. Kapsul mengkudu. Boleh gunakan. Mengkudu spray. Itu dia akan mengeluarkan melatonin, serotonin. Memang betul. Orang yang ada 5G hidupnya tak gembira. Orang yang kena radiasi 5G hidupnya tak gembira. Tidak ada warna-warni. Tidak ada wangian lagi dalam hidupnya. Dia lihat semua dunia ni hitam putih saja. Itulah di antaranya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita lihat daripada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini. Ya, ada banyak pertanyaan yang dihantar dalam grup pun ada. Jawab dulu pertanyaan yang ada dalam grup dulu ya. Masya Allah ya. Okey, kita tengok ya apa dia soalan yang ditanyakan dalam grup ini. Itulah ada call lagi masuk ya. Maaf lah ya, Pak jawab dulu. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Izin bertanya Tuan Haji, saya sudah hampir 4 bulan menggunakan set colon cleansing. 4 bulan sudah guna set colon cleansing. Pelawas, spirulina dan 7 angin. Baik. Saya nak tanya Tuan Haji, apakah harus sampai 6 bulan saya guna set colon cleansing ini Tuan Haji? Saya nak gunakan ini sampai 6 bulankah atau boleh 4 bulan saja? Okey. Bila nak berhenti? Pertanyaan dia. Bila dah okey, berhenti je lah. Ya, tu di antaranya. Kita tahu bahawa makanan itu mesti keluar 24 jam. Kalau makanan pagi, sarapan pagi pukul 8, hari ini 8 pagi besok mesti keluar. Kalau dia sembelit, maka kita kena gunakan. Ya, tu di antaranya. Okey, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Tuan Haji. Cucu saya 20 bulan. Dah guna superbrain anxiety masih speech delay. 20 bulan ya. Hampir 2 tahun. 4 bulan. Dia masih lagi speech delay. Speech delay ni masih lambat boleh cakap. Apakah perubahan segi perbuatan dan tingkah laku? Ada tak spray tambahan lain kita nak berikan untuk dia? Jadi kalau hampir 2 tahun tu boleh kita bagi radio IQ. Radio IQ ni ajaib sungguh ya. Daripada ginkgo biloba, daripada pegaga, daripada omega 3, kismis, tin, kurma, ni semua untuk otak. Makanan otak. Ya, bila kita katakan untuk otak ni, dia untuk pergerakan, untuk percakapan, untuk pendengaran dan sebagainya. Cuma jangan risau. Ya, jangan risau. Anak-anak tu dia akan boleh bercakap juga. InsyaAllah nanti bila kita ambil ini berterusan ya. Bismillah, Assalamualaikum Tuan Haji. Anak usia 2 tahun, badan gatal-gatal sampai luka menanah, sulit BAB. Herba yang tepat untuk anak tersebut. Apa dia ya? Umur 2 tahun tapi sembelit teruk anak-anak kita. Maka dekat sinilah Pak Ji kata alkali spray.
Ya, alkali spray itu ialah prebiotik untuk menghidupkan probiotik untuk hilangkan dia punya sembelit. Assalamualaikum Tuan Haji, bagi pesakit kencing yang mengalami masalah penglihatan bagi kedua-dua mata, herba apa yang digunakan? Digunakan. Salah satunya ialah pokok daripada pokok apa itu kita panggil kumis kucing, pokok misai kucing. Bagus sekali itu untuk penglihatan juga kerana penyakit kencing manis. Assalamualaikum Tuan Haji, anak kawan saya umur 38 tahun, perempuan, kena mild stroke. Mild stroke, trombosis di otak. Tangan kanan lemah, sedar, boleh bercakap. Sudah seminggu pengawasan dari doktor pakar. Sekarang sedang bagi ubat cair darah untuk leraikan yang bergumpal. Kalau tak berjaya, kena bedah. Jangan bedah. Ya, jangan bedah. Gunakan saja Super Brain. Ya, Super Brain. Tapi, apa nak sebutkan? Inilah kata Medan. Mungkin ada orang kata, macam mana umur baru 38 tahun boleh pecah pembuluh darah ni. Ini Medan. Pak Haji sangat percaya ya, Medan elektromagnetik ini. Mungkin ada sebab-sebab yang lain. Orang kata kita makan buah durian lah, kata pecah apa semua. Ya mungkin, tetapi yang menjadi triggernya tu, yang menyebabkan boleh jadi kenapa ya, itulah di antaranya. Subhanallah. Assalamualaikum Tuan Haji. Batuk, dahak, berasa ganjar, tenggorokan susah dikeluarkan. Ini pun nafas pun jadi sesak nafas. Ini pun medan elektromagnetik juga. Ya, kalau berlaku di kalangan anak-anak muda, remaja. Tapi kalau berlaku di kalangan orang tua mungkin taklah medannya itu. Ya, tetapi kita nak menarik balik medan itu, nak betulkan balik, gunakan saja sama ada HB kapsul atau menggunakan Anti-Rat. Masya Allah. Salam Tuan Haji, herba apa sesuai untuk anak yang selalu sakit labuh betih? Sakit labuh betih ni biasanya itu sakit perut. Perut betih. Perut betih sama dengan perut orang ya. Jadi kalau kita pegang kaki dia sejuk saja. Jadi apa yang mesti kita buat itu, kita urut dengan minyak bubut di labu betih tersebut. Assalamualaikum, orang dewasa hasil pemeriksaan doktor ada infeksi usus. Tolong diberitahu herba apa yang bisa digunakan. Usus kita ada Sinida spray. Ya, Sinida spray. Assalamualaikum, orang dewasa kanser leukemia. Selepas buat kemoterapi berlaku pendarahan kepala. Sekarang ditidurkan. Apa perlu kita beri berapa sakit? Ini kanser ini harus kita bagi alkali super. Dia kita tak payah masuk dalam mulut, spray saja kat muka dia, kat ubun-ubun kepalanya. Assalamualaikum Tuan Haji, ibu usia 52 tahun, minum radik kunyit hitam jadi oyong, jadi lemah mau jatuh. Memang betul ada orang yang macam ni. Ya, jadi kita kalau nak guna orang macam ni, dia kena kurangkan dosisnya. 1 sachet tu bagi 2. Itu di antaranya. Okey, seterusnya di mana lagi ni? Pak Haji dah tertekan di mana lah, gambar ni tempat mana lah. Okey, baik. Kita tengok ya. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji, saya ingin bertanya, ibu saya mengidap hyperthyroid, hyper darah tinggi, betul lah. Tangannya sering kebas, dia sering merasa mabuk dan lemah. Herba apa? Hyperthyroid. Kita gunakan Sinida dan gunakan Busra. Ya, Busra. Salam untuk tumor di tulang belakang, nak guna apa? Tumor kat tulang belakang tu, spray saja dia dengan AJHT ungu tu. Atau AJHT merah tu adalah anti-cancer juga. Sebagainya. Assalamualaikum Pak Haji, untuk retina yang pendarahan kerana pembuluh darah pecah, saraf terputus hingga retina bahagian belakang itu penuh darah. Apakah bisa bersih dengan herba AJHT merah kalau untuk mata? Ya, tak perlu kita gunakan dia punya AJHT ungu ya. Jadi kita gunakan yang merah. Kalau ada mata gatal, masalah mata sebagainya. Assalamualaikum Tuan Haji, untuk sakit di Indonesia, doktor usus terlipat, terjepit, minum herba apa ya untuk laki-laki usia 43, usus ini semua Sinida. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji, mohon solusi herba untuk kasus Hirschsprung, kelainan saraf di usus besar sehingga tak bisa
buang air besar dengan normal. Dari bayi sampai sekarang umur 16 tahun. Kadang-kadang buang air besar 15 hari sekali. Bahkan terakhir 3 bulan baru bisa buang air besar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Ini kita bagikan Alkali Super. Alkali Super. Assalamualaikum Tuan Haji. Umur 13 tahun mengalami sinusitis. Spray apa yang bisa digunakan? Spray untuk sinusitis. Kita boleh gunakan spray ya. Kita gunakan spray. Kita ada herba, kita namanya Cocinium. Ini sangat baik, tapi kalau kita nak guna untuk spray ni, kita boleh gunakan ada satu kita panggil Mutant spray. Sangat baik. Ya, Mutant spray pun boleh. Kalau gunakan Rawako boleh. Rawako sangat baik untuk sinusitis. Mohon maaf, apa yang harus dikonsumsi bila habis kecelakaan jatuh daripada motor? Jatuh dalam motor, super brain. Sebab otak tu. Takut gegar otak. Ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Anak usia 1 tahun muncul berapa bisul di kepala. Akhirnya kepalanya digondolkan. Bisul-bisul ni semua kena ambil anti-rat ni. Hilangkan balik. Assalamualaikum Tuan Haji. 5G spray boleh untuk masalah vertigo. Vertigo. Jadi apa dia tu? Pusing-pusing. Boleh tak gunakan 5G? Boleh. Boleh kita gunakan. Masya Allah. Baik. Okey, Pak Haji. Tengok kat sini, Alhamdulillah. Ini semua nota-nota yang Pak Haji buat. Terima kasih yang menulisnya. Okey, baik. Tuan Haji baca kat grup mana? Ya, grup-grup semua lah kita himpun. Kita himpun soalannya. Okey, baik. Okey, baik. Kesemuanya sudah pun jelas bahawa soalan-soalan yang telah berikan. Pak Haji tengok kat sini. Okey. Tuan Haji mohon solusi untuk breast cancer di bahagian tengah mengeras. Bekas biopsi untuk pengiraannya sudah mula melunak. Ini kita gunakan syak katilak, guna haruan pasir. Kita yang paling penting ialah Alkali. Alkali Super. Ya. Jadi Alhamdulillah. Okey. Pak Haji ambil sikit dia punya kesimpulan dia. Daripada 5G tadi. Apa yang terjadi bila radiasi 5G itu telah kena kat badan kita? Terkena, betul, dia ganggu sel. Sel itu organ yang paling dasar lah. Dia rosak. Sel itu rosak. Mitokondria lah dia. Jadi oleh sebab kerana dia rosakkan sel ini dasar, maka seluruh tubuh badan kita akan rosak. Jadi apa dia kesimpulannya? Kesimpulannya ialah kita tidak boleh meninggalkan herba. Dan salah satunya ialah kita jadikan satu minuman untuk preventif, iaitu kopi kunyit hitam. Kopi kunyit hitam sebagai salah satu daripada amalan pencegahan. Kerana kunyit hitam sendiri mempunyai kesan untuk perawatan di otak manusia. Kalau kita kata kunyit, kurkumin nut itu perawatan untuk otak. Mengelakkan daripada nyanyuk, mengelakkan daripada stroke, mengelakkan daripada pikun. Ini kesemuanya ada. Di dalam mana? Ada di dalam kunyit tersebut. Jadi subhanallah, kita ambil dia. Dan kalau kita ambil daripada spesies yang kita sebut sebagai kencur ataupun cukur, lagi bagus. Sebab dia ada flavonoid yang kaya. Kunyit ada terpenat. Terpenat dengan flavonoid. Flavonoid itu yang dikatakan antioksidan yang paling kaya. Yang menghilangkan radikal bebas. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita kata kita nak maintain lah kesihatan kita kena ada satu functional food yang kita ambil. Itu dicadangkan oleh Pak dicadangkan. Okey, ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum. Untuk platelet tinggi 424, hemoglobin rendah 11, apa solusinya? Ini kesemua. Satu lagi kesimpulan, kalaulah bapa ibu jumpa sakit apa pun, platelet kah, masalah 5G kah, masalah kanser kah, masalah apakah, satu saja yang kita kena ingat ialah tubuh badan kita mesti akali. Jangan jadi asid.
Kalau tubuh badan kita jadi asid, dia trigger semua penyakit muncul. Sebab tu kita tengok orang yang ada heavy metal dalam tubuh badan. So, contoh ni, Pak Haji bagi contoh. Kalau dia ambil dia punya kerang misalnya, dia ambil bersama dengan vitamin C, dia jadi racun. Atau kalau dia ada asid yang tinggi, dia ambil jenis kacang panjang, muntah darah. Sebab apa? Sebab dia trigger. Sebab apa? Sebab dia asid. Jadi jangan lupa, ada satu produk kita yang betul-betul jaga betul ni, ialah salah satunya ialah Akali Super. Akali Super. Boleh bagi kepada anak-anak juga. Ya? Kerana ini adalah merupakan satu pengubatan yang sangat tinggi dalam penjagaan keseluruhan tubuh badan kita. Baik. Untuk semua penyakit, katarak ke, ini ada yang menceritakan tentang gagal ginjal, cuci darah, jantung, darah tinggi, kencing manis. Satu saja Akali Super. InsyaAllah, dengan insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua yang mengikuti Pak Haji pada malam ini. Rasanya sudah cukup katanya, Zilah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita jumpa lagi. Okey, ni wave, nebula wave boleh tak guna untuk kanak-kanak umur 3 tahun? Gunakan saja Akali Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.